Untuk pengenalan, pengurusan makmal dan bengkel melibatkan perancangan dan pengendalian bengkel yang di mana meliputi proses-proses penyediaan kemudahan asas, penyusunan ruang untuk peralatan utama, penyusunan perabot di dalam ruang kerja, dan seterusnya kedudukan stor dan laluan keselamatan. Pengurusan bengkel yang sistematik amat diperlukan bagi kelancaran perjalanan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu juga, pengurusan bengkel merupakan satu bidang yang perlu ditekankan kerana aktiviti pengurusan boleh mempengaruhi hasil kerja dan kepuasan kepada pelaksanaan program dan pengguna. Penggunaan bengkel amat diperlukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk melatih pelajar menggunakan alatan tangan untuk menghasilkan projek-projek tertentu. Maka, suasana tempat yang sesuai perlu untuk murid melaksanakan tugasan berikut supaya lebih berkesan. Penghasilan projek yang baik dipengaruhi oleh kemudahan peralatan yang lengkap dan teratur atau keadaan perkesedaran tempat tersebut yang di mana menjadi penyumbang. Berikut merupakan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam perancangan dan pengenalan makmal dan bengkel reka bentuk industri. Antaranya ialah keselamatan makmal dan bengkel, yang kedua pemasangan, yang ketiga pengurusan organisasi dan bengkel, penyusunan, penyimpanan dan pengendalian, seterusnya pengurusan dan penyelenggaraan aset. Seterusnya adalah keselamatan makmal dan bengkel. Kebanyakan kemalangan yang berlaku di ruang kerja dapat dielakkan jika tenaga kerja sentiasa mematuhi amalan keselamatan yang disediakan. Seseorang tenaga kerja yang tidak mempunyai sikap mengutamakan keselamatan dengan sepenuhnya tidak wajar dipanggil sebagai tenaga kerja yang mahir dan kebolehan. Aspek-aspek keselamatan di ruang kerja amat penting dan perlu diterapkan kepada tenaga kerja supaya kerja yang dilakukan adalah selamat. Pengurusan keselamatan adalah bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengurangkan kerugian yang dialami. Dalam maksud yang sama, ini merupakan cara atau kaedah yang bersistematik untuk melindungi harta atau aset daripada bencana. Pada asasnya, keselamatan boleh dikelaskan kepada 3 kategori. Yang pertama adalah keselamatan diri, yang kedua adalah keselamatan mesin dan peralatan, yang ketiga adalah keselamatan persekitaran makmal. Untuk keselamatan diri merupakan perkara yang penting dalam mencegah diri dari berlakunya kecederaan atau kematian di persekitaran tempat kerja. Justru itu,
keselamatan diri perlu menjadi teras kepada keselamatan makmal yang patut diberi keutamaan. Antaranya adalah bagi menghindarkan sebarang kecederaan atau kecelakaan pada kaki, gunakan kasut keselamatan yang berpiawai. Khususnya, untuk menghindari ancaman hinga yang boleh menjejaskan kesihatan pekerja, gunakan pelindung telinga. Bagi menghindari sebarang objek yang boleh mencederakan mata, gunakanlah pelindung mata. Seterusnya adalah keselamatan mesin dan peralatan. Dalam menggunakan mesin dan peralatan ini, perlu bagi setiap individu memastikan mesin yang hendak digunakan berada dalam keadaan yang baik sebelum menggunakannya. Hal ini kerana kerosakan pada mesin boleh menyebabkan kecederaan kepada pengguna. Berikut merupakan perkara yang perlu dititik beratkan dalam menggunakan mesin atau peralatan di dalam bengkel. Alat pelindung keselamatan hendaklah dipasang pada mana-mana bahagian mesin yang berisiko tinggi kepada pengguna serta sentiasa berfungsi. Yang kedua, membuat rujukan sebelum menggunakan sesebuah mesin atau peralatan. Mendapatkan kebenaran menggunakan mesin atau peralatan tersebut. Seterusnya adalah mesin mestilah mempunyai suis keselamatan dan saling mengunci serta diuji sebelum menggunakan mesin tersebut. Seterusnya adalah keselamatan persekitaran makmal. Persekitaran tempat kerja yang baik dapat mempengaruhi penghasilan produk yang dikeluarkan. Kekemasan, susunan atur yang baik serta kebersihan dapat menghindarkan kemalangan dari berlaku. Perkara ini dapat memudahkan dan mempercepatkan aliran gerak kerja. Seterusnya akan meningkatkan kualiti dan kuantiti keluaran. Bagi mencapai matlamat ini, perkara-perkara berikut hendaklah diambil kira. Antaranya ialah tentukan satu reka bentuk susun atur, kedudukan mesin dan peralatan yang baik dan bersistem. Pastikan penggunaan ruang makmal dioptimumkan. Seterusnya, elakkan daripada sebarang sepihan atau lebihan bahan kerja berada di persekitaran atau sekeliling mesin. Yang ketiga, pastikan segala penggunaan mesin-mesin dan semua peralatan pada masa yang sama tidak menyebabkan berlakunya lebihan bebanan elektrik. Sekian saya. Assalamualaikum. Ini saya akan membentangkan tentang pemasangan. Pembinaan sebuah makmal memerlukan kepakaran dan satu perancangan yang teliti serta terperinci. Makmal yang dibina bersandarkan kepada justifikasi yang menekankan kepada keberkesanan makmal itu sendiri dapat mengoptimumkan penggunaannya dan mengurangkan kos pembinaan. Pembinaan sebuah makmal perlu mengikut spesifikasi dan jenis kontrak yang telah ditetapkan. Okey, jenis kontrak. Terdapat 3 jenis kontrak. Yang pertama ialah kontrak langsam. Hanya satu nilai kos saja diberikan untuk satu kerja. Contract Price Adjustment Clause digunakan bagi membuat sedikit pengubahsuaian kepada kerja dalam kontrak. Sistem ini memerlukan kerja yang boleh ditakrif secara terperinci. Yang kedua adalah At Measurement. At Measurement berdasarkan Bill of Quantities atau Schedule of Rate menggunakan corak pembayaran berdasarkan kerja yang dilakukan. Kerja yang telah ditenderkan atau dipinda, kadar bayaran melalui tawar-penawar. Yang ketiga adalah Cost Reimburse. Cost reimburse adalah pemborong dibayar dengan kos benar bagi melaksanakan kerja. Kos overhead dan keuntungan pemborong diimbangi dengan bayaran tetap. Dan yang keempat adalah sistem sasaran. Sistem sasaran atau target adalah apabila kos yang diperoleh pemborong dikesan sebagai kos yang sama. Sebagaimana dalam konteks reimburse tersebut. Kos jangkaan masih boleh ditetapkan semasa tender, masih boleh disesuaikan pada sebarang perubahan. Okay, seterusnya adalah struktur organisasi dalam makmal. Terdapat 3 struktur organisasi iaitu struktur organisasi mengikut garis, struktur organisasi mengikut fungsi dan struktur organisasi mengikut baris dan kaki tangan. Yang terakhir adalah susun atur makmal. Yang pertama, susun atur mengikut keluaran. Mesin dan peralatan yang digunakan bagi menghasilkan satu barangan atau keluaran disusun mengikut satu bentuk aliran kerja yang khusus. Kaedah ini melibatkan operasi baris aliran yang disusun dan diatur mengikut keperluan operasi. Yang kedua adalah susun atur mengikut proses. Contoh yang baik bagi susun atur ini adalah
susun atau makmal kerja logam. Mesin dan peralatan dikumpul dalam kumpulan untuk fungsi masing-masing. Setiap kumpulan tidak dikhaskan untuk memproses satu barangan saja. Aliran pemprosesian tidak bergantung pada mesin yang akan datang. Dan yang terakhir adalah susun atau mengikut kedudukan tetap. Pendekatan susun atau digunakan bagi mamai yang mempunyai keluaran yang besar dan melibatkan penggunaan bahan mentah yang banyak. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mansur bin Hasin, nombor matrik 17 DB170129. Saya akan menerangkan bahagian pengurusan organisasi dan bengkel. Dalam menguruskan sesebuah bengkel, terdapat pihak yang akan bertanggungjawab bagi memastikan bengkel atau makmal ini berada dalam keadaan baik dan terurus. Pengurusan organisasi dan bengkel bertujuan untuk memastikan bengkel atau makmal berada dalam keadaan yang selamat dan terkawal semasa digunakan oleh para pelajar. Seterusnya, ia juga memastikan kelancaran pelaksanaan tugasan, peraturan yang harus dipatuhi dengan betul, kebersihan bengkel dijaga, penyimpanan alatan dan juga bahan yang kemas dan sistematik. Ini juga untuk menghindari sebarang kecelakaan ataupun kemalangan apabila pelajar mempunyai sifat bertanggungjawab, bekerjasama, berdisiplin dan menepati masa. Bengkel yang terurus dengan baik mencerminkan bahawa struktur organisasi yang praktikal serta mempunyai amalan kerja yang selamat dan sistematik. Tujuan wujudnya struktur organisasi ini adalah untuk memupuk nilai-nilai murni seperti sifat bertanggungjawab, bekerjasama di kalangan ketua jabatan, ketua bengkel, pembantu bengkel serta para pelajar. Seterusnya, ia memastikan keselesaan dan keselamatan semua orang yang berada di dalam bengkel atau makmal itu. Ia membantu, ia memastikan untuk tidak berlaku sebarang perkara di luar jangkaan seperti kehilangan barang, pencurian ataupun kemalangan. Seterusnya adalah untuk memastikan alatan dan segala kelengkapan bengkel atau makmal berada dalam keadaan teratur. Dan yang terakhir sekali, untuk memastikan bengkel atau makmal sentiasa berada dalam keadaan bersih dan kemas. Seterusnya kita pergi kepada struktur organisasi makmal mereka bentuk industri. Yang di atas sekali kita boleh lihat iaitu ketua jabatan, dan yang kedua yang ke bawah iaitu ketua makmal, dan yang terakhir sekali dibantu oleh pembantu makmal. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Salahuddin bin Amran di B170050. Okey, seterusnya saya akan menceritakan topik penyusunan, penyimpanan dan pengendalian. Sebelum itu saya akan menceritakan apa itu stok. Store. Apa itu store? Store adalah tempat ataupun ruang yang digunakan sebagai tempat pusat penjagaan, penerimaan dan pengawalan barang stok. Okey, dia menyimpan barang-barang penting dalam store tersebut. Sebagai contoh, kalau di reka bentuk industri, store ni menyimpan barang-barang yang berharga dalam supaya dia selamat. Okey, seterusnya ialah saya akan menceritakan tentang penyusunan. Apakah itu penyusunan? Penyusunan adalah meletakkan suatu peralatan ataupun bahan yang digunakan
dengan kemas dan teratur. Mana kata kita susun barang-barang tu, barang stok supaya kemas dan teratur dan selamat. Dia bagi mengelakkan sesuatu kemalangan berlaku. Okey, seterusnya ialah penyimpanan. Penyimpanan bermaksud meletakkan satu barang ataupun peralatan ataupun stok di tempat yang selamat. Penyimpanan ini menggunakan ruang simpanan yang secara optimum. Mana kata kita akan menyimpankan stok-stok yang penting atau stok-stok yang akan digunakan dalam simpanan ini. Okey, seterusnya ialah pengendalian. Pengendalian bengkel merupakan proses mengelola, mengawal, mengarah semua perkara yang berkaitan dengan aktiviti di dalam bengkel. Pengendalian stok juga seperti memunggah, membuka, membungkus, mengangkut dan seumpamanya haruslah dilakukan dengan berhati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Taufik bin Muhammad Rozali. Seterusnya saya akan membentangkan pengurusan dan penyelenggaraan aset. Okey, langkah-langkah dan mentadbir yang terlibat di dalam memelihara, mengekal dan membaiki setiap dari satu termasuk bangunannya, mesin dan peralatan serta bahan atau barang makmal supaya ia berfungsi kukuh dan tahan lama. Kerja penyelenggaraan akan melibatkan kedua-dua kategori penyelenggaraan, iaitu penyelenggaraan terancang dan penyelenggaraan tidak terancang. Okey. Penyelenggaraan terancang ialah merupakan usaha atau kerja yang dilaksanakan secara terkawal dengan mengambil sebarang kemungkinan yang berlaku pada masa hadapan. Ianya diambil dari perkara lepas yang berlaku untuk dijadikan panduan. Okey. Seterusnya penyelenggaraan tidak terancang. Penyelenggaraan tidak terancang ini dilakukan umum tanpa mengikut sebarang jadual dan penyelenggaraan tertentu dan biasanya lebih berbentuk penyelenggaraan kecemasan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya akan membuat kesimpulan mengenai tugasan yang diberikan. Okey, pengurusan makmal bengkel ini penting dalam sebuah organisasi di sebuah institut kerana ia akan menyebabkan sistem lebih sistematik dan membantu keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, pada dasarnya disimpulkan bahawa pengurusan bengkel yang teratur dan sistematik merupakan nadi penggerak semua bengkel. Dan terakhir adalah ini kerana aktiviti pengajaran dan pembelajaran amali berdasarkan aktiviti di dalam bengkel akan dijalankan dengan lancar. Mana kata kalau sistem bengkel sesebuah institut itu teratur dan kemas, pembelajaran dan pengajaran akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk merata.